Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah atas mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Hari ini bersama dengan kita Ustazah Nurul Nadia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Petaling Jaya. Jadi Ustazah, kita lihat tadi Kerajaan Abbasiyah 524 tahun, kita lihat ada faktor kegemilangannya, faktor kemerosotannya. Ustazah, sebenarnya kita nak tahu juga apakah iktibar yang boleh kita belajar daripada Kerajaan Abbasiyah ini? Okey, bagus soalan Syafiqah. Okey, daripada kita belajar tadi daripada sejarah ringkas, panjang tempoh masa pemerintahan khalifah dalam Kerajaan Abbasiyah. Kita lihat ada 4 orang khalifah yang terkenal zaman Kerajaan Abbasiyah. Khalifah yang pertama, kedua, kelima dan ketujuh. Jadi murid-murid dah boleh agak siapakah khalifah-khalifah tersebut. Kemudian kita dah lihat panjang faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan. Jadi sebelum ustazah ataupun kita nak mintalah murid-murid kita ni untuk bagi pendapat mereka, apa yang mereka dapat rumuskan, dapat mengambil iktibar sepanjang proses pembelajaran tentang tajuk sirah ini, Kerajaan Abbasiyah. Jom kita tanya dia orang. Jom. Adik-adik, murid-murid semuanya, siapa yang nak mulakan dulu untuk bagi iktibar ya Ustazah? Betul. Siapa yang nak mulakan dulu? Boleh angkat tangan? Okey, dipersilakan Putri. Okey, silakan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri agar hidup aman dan damai. Okey, bagus Putri. Jawapan Putri itu bagus. Sebab apa? Sebab kalangan anak muda kita sekarang ni mungkin kurang rasa prihatin atau kurang semangat patriotisme. Jadi kita lihat tadi faktor kemerosotan tu kerana apa? Kerana rakyat tu sendiri dah kurang semangat jihadnya. Jadi kurang nak mempertahankan negara. Jadi sebagai anak muda, macam Putri cakap tadi, kita kena naikkan roh tu, semangat patriotisme supaya kita lebih cinta akan negara. Bila kita cinta akan negara, kita akan sanggup mempertahankan negara dalam aspek ekonomi ke, dalam aspek keilmuan dan sebagainya. Okey, kita lihat jawapan daripada dua rakan yang lain ni. Ya, silakan. Silakan Fatin, senyum aja. Okey, silakan Fatin. Okey, iktibar yang saya dapat ialah kita hendaklah pandai memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar. Okey, tahniah Fatin. Betul jawapan Fatin. Kita lihat tadi faktor kegemilangan Kak Syafiqah kan. Inisiatif khalifah, kebijaksanaan khalifah, keprihatinan khalifah kan dalam mentadbir negara ini penting. Jadi kita sebagai rakyat, kita beruntung berada di Malaysia, sebuah negara yang demokrasi. Kita boleh memilih khalifah, kita boleh melantik ataupun dalam kelas kita, dalam kelas rakan-rakan sendiri pun boleh memilih pemimpin ataupun rakan-rakan yang dijadikan sebagai ketua kelas. Kita pilih yang berwibawa, yang boleh apa ni orang kata memimpin. Bagus Fatin. Okay, seterusnya tinggal wakil tunggal tu. Azrin, silakan Azrin. Apa yang Azrin nak kongsikan? Sebagai umat Islam, kita hendaklah menerapkan nilai perpaduan antara kaum agar keharmonian sentiasa terpelihara. Okey, bagus. Rakan-rakan kat kelas pun kita boleh praktikkan Syafiqah kan? Ada pelbagai kaum kan dalam kelas, dalam negara, dalam masyarakat. Kita kena sentiasa saling hormat menghormati. Kita kena sentiasa saling apa orang kata? Tolong menolong dan sebagainya supaya kita ada semangat kerjasama tu, semangat muafakat tu untuk sama-sama memajukan negara. Okey, itu seorang lagi dah kembali tu. Adlin boleh Adlin? Adlin boleh? Apa yang anda dapat simpulkan? Okey Adlin, apa yang anda dapat simpulkan daripada faktor kegemilangan, faktor kemerosotan Kerajaan Abbasiyah ini? Boleh Adlin? Okey, baik, tidak mengapa. Jadi Ustazah, kalau macam Syafiqah sendiri macam mana? Syafiqah dapat daripada kita belajar tajuk tadi tu, Syafiqah rasa apa iktibar yang boleh Syafiqah kongsi dengan adik-adik? Tentang iktibar daripada Kerajaan Abbasiyah ni, saya mungkinlah Ustazah kan, saya pentingkan satu benda je, iaitu masa saya nampak kat sini tentang ilmu. Betul. Mungkin kita boleh adik-adik, murid-murid semuanya, kita kena pentingkan ilmu. Di mana sahajalah, saya dengar pun tokoh-tokoh di luar sana pun masih lagi menekankan kalau boleh dalam 24 jam yang kita ada tu, kita haskan waktu-waktu yang tertentu untuk membaca. Kalau boleh jangan tinggal juga baca Al-Quran. Supaya apa? Ada juga input-input setiap hari.
yang baru untuk diri kita. Betul Syafiqah, hebat Syafiqah. Betul sangat jawapan Syafiqah tu sebagai sebagai remaja, sebagai murid-murid, memang dekatlah. Kita mesti kena sentiasa mendekatkan diri kita dengan ilmu, dengan sentiasa membaca Al-Quran supaya kita dapat membina tamadun Islam ni dalam Malaysia ni dari peringkat awal lagi. Dan juga Syafiqah kan daripada rumusan murid-murid sekalian, Ustazah nak dapat rumuskanlah mereka ini, anak murid kita ni, anak murid Ustazah ni, juga Ustazah harapkan di rumah dapat memahamilah tajuk sirah ini, sirah dan tamadun Islam ini dalam kerajaan Abbasiyah. Apa yang kita pelajari dalam tajuk ini, sejarah ringkas, faktor khalifah-khalifah terkenal, faktor kegemilangan, faktor kemerosotan, rasanya dah boleh ingat. Kita dah ada tadi, kalau dalam khalifah-khalifah tu kita dah boleh ingat ada nama-nama khalifah yang Ustazah dah ringkaskan. Abu Abbas As-Saffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rashid dan juga Khalifah Al-Ma'mun. Seterusnya kalau kita lihat dalam faktor kegemilangan, peranan khalifah itu, mula-mula boleh letakkan faktor utama peranan khalifah. Kemudian khususkan dalam aspek-aspek tertentu, dalam aspek politik peranan khalifah bagaimana, dalam aspek agama bagaimana, bina balai cerap kan, untuk bina majlis Al-Munazarah, untuk untuk jadikan sebagai pusat penyelidikan ilmu dan sebagainya. Jadi daripada situlah murid dapat orang kata dapat memahami tajuk ini, sekaligus saya harapkan kita punya ultimate goal kita lah, kita punya harapan yang besar, tujuan utama kita nak bimbing anak-anak murid kita ni nak kembalikan tamadun Islam seperti mana kerajaan Abbasiyah. Itu kita punya harapan kita. Saya terasa impak tu Ustazah. Bila Ustazah rasa macam nak bagi kesan kepada murid-murid ni, insya-Allah mudah-mudahan dapat sampai dan memberi semangat juga. Walaupun kita belajar tentang kerajaan Abbasiyah yang dulu yang lama tapi kita mudah-mudahan dapat satu input yang baru untuk bagi semangat kepada diri kita untuk improve ataupun usaha memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. InsyaAllah, amin. Sedikitlah Ustazah nak tanya juga ni. Ustazah, apa beza untuk pengasas ni Ustazah? Dia 4 tahun 9 bulan. Yang lain ada 20 tahun, 22 tahun. Jadi Ustazah, mungkin pada awalnya pengasas ni kan mungkin dia sukar ataupun dia perlukan bantuan untuk membina kerajaan Abbasiyah ni Ustazah. Seperti mana kita lihat tadi dalam sirah kerajaan Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah sempat memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Itu tempoh yang digunakan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Yang anak-anak beliau seterusnya lebih lama. Kerana mungkin dah dapat didikan daripada generasi pengasas dia yang kukuh tu. Jadi anak-anak ni telah meneruskan kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Jadi senang ingat kan Syafiqah kan? Pengasas 4 tahun 9 bulan. Yang lain-lain itu 20 tahun lebih. So kena ingatlah 23 tahun, ada 22 tahun, ada 20 tahun. Baik, Ustazah, kita lihat tadi, kita nampak betapa hebatnya penjelasan Ustazah mengenai kerajaan Abbasiyah. Jadi Ustazah, kalau murid-murid nak buat latihan Ustazah tentang kerajaan Abbasiyah ke ataupun apa-apa sahaja latihan, macam mana Ustazah? Okey, baiklah Syafiqah, seperti biasa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan laman sesawang iaitu sumberku. Kita boleh layari untuk mendapatkan latihan, nota dan sebagainya dalam portal Delima. So klik je sumberku, semuanya berada di hujung jari anda. Oh ya. Hebat, semuanya berada di hujung jari. Ustazah, mungkin boleh rumuskan tentang mata pelajaran kita hari ini, pendidikan Islam kerajaan Abbasiyah. Okey. Sebelum tu Ustazah nak ucapkan tahniah kepada anak-anak murid Ustazah yang berada di Google Meet kerana dapat memberikan sepenuh perhatian daripada awal hingga akhir, dan Ustazah yakin dan percaya anak murid di rumah juga dapat memahami tajuk ini, dan tidak dalam bidang sirah ni kan Syafiqah, kena membaca, kena mengingat. Kalau dua ni tak buat, tak boleh nak kuasai lagi bidang sirah. Macam tadi kan Ustazah kata ada Abu Ja'far 2. Jadi kena ingatlah dia. Kita dah bagi clue tu kan, Abu Ja'far ada 2, Al-Mansur, Al-Ma'mun. Pandai Syafiqah. Okey, seterusnya kita kena sebagai rumusannya seperti mana yang saya harapkan tadi, dapat menguasai tajuk ini, dapat memahami tajuk dengan baik, dan kita punya harapan besar kita punya harapan unggul kita lah, ultimate goal kita nak kembalikan kegemilangan yang berada pada zaman kerajaan Abbasiyah, kita bawa kepada zaman sekarang. So anak-anak murid kita inilah sebagai generasi yang akan membina tamadun Islam ini. Ya, itu dia. Jadi terima kasih Ustazah
Ustazah atas penjelasan pada hari ini mengenai pendidikan Islam tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang ada di Google Meet dan juga semua yang ada di seluruh Malaysia. Jadi itu dia tentang Kerajaan Abbasiyah. Jadi sehingga kita berjumpa di lain hari. Yang penting belajar dan terus belajar. Kita jumpa di lain hari. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.